Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan berita paling mengejutkan di seluruh dunia hari ini. Apabila hakim yang mendengar kes Rosmah Mansur untuk saman RM 1,62 bilion mengumumkan diri undur diri dari kes 1MDB. Persoalan besar hari ini apabila hakim undur diri dari kes 1MDB ini, adakah Rosmah Mansur akan bebas dari saman RM 1,62 bilion? Datin Sri Rosmah Mansur berjaya meyakinkan seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk menarik diri daripada mendengar saman sivil yang difailkan 1MDB terhadapnya yang menuntut RM 1,62 bilion atas dakwaan penyalahgunaan dana untuk membeli barang-barang mewah. Memetik dari utusan Malaysia, Hakim Leong Wai Hong bersetuju untuk berundur diri selepas pasukan Rosmah berhujah bahawa hubungan lalu beliau dengan firma guaman 1MDB boleh menimbulkan berat sebelah. Isu yang melibatkan Rosmah dan rakan sejawatnya Sah Nam Naraindas Daswani atau dikenali sebagai Natasha Mirpuri kini perlu menunggu pelantikan hakim baharu sebelum perbicaraan dapat diteruskan. Saman itu mendakwa Rosmah dan Sahnam membeli barang-barang mewah bernilai jutaan ringgit yang diperoleh melalui penyalahgunaan dana 1MDB. Mahkamah kini mengarahkan pengembalian barang-barang tersebut bersama penggantian semula dana yang telah digunakan oleh Rosmah dan Samnam. Perkembangan ini menambah lagi drama dalam skandal 1MDB yang masih berlarutan dengan perhatian kini tertumpu kepada siapa yang akan menggantikan hakim tersebut dan bagaimana langkah seterusnya dalam kes penuh kontroversi ini. Adakah keputusan ini bukti sistem kehakiman yang adil atau satu lagi helah untuk melengahkan perbicaraan? Saudara-saudara sekalian, dengan adanya keputusan yang mengejutkan ini benar-benarlah betul mengejutkan kita semua. Adakah dengan hakim undur diri dari kes 1MDB ini akan menyebabkan Rosmah Mansur bebas dari saman RM 1,62 bilion? Saya rasa ini bukan sesuatu yang luar biasa. Rosmah tidak akan dibebaskan dari saman RM 1,62 bilion kerana yang akan membebaskan bukanlah hakim semata-mata tetapi juga oleh pendakwaan dan kekuatan kes ini. Apabila Najib telah pun diarah membela diri untuk kes yang berkaitan dengan 1MDB. Jadi apabila ada kes yang sangat kuat, mustahil untuk Rosmah Mansur dapat dibebaskan daripada saman RM 1,62 bilion dalam kes 1MDB ini. Walau bagaimanapun, apa pula ramalan dan andaian ataupun pendapat anda semua. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, channel ini telah membuat satu undian terbuka kepada rakyat Malaysia yang ada di Sabah khususnya. Dalam dua undian terbuka tersebut, ada dua soalan yang dipertanyakan kepada netizen. Ini semua ada kaitan dengan keadaan politik yang sedang bergolak di Sabah dan khususnya isu mengaitkan skandal rasuah membabitkan beberapa adun yang didakwa telah pun terlibat dalam dakwaan tersebut dan SPRM telah pun menerima laporan dan siasatan telah dibuat. 5 adun sah telah dipanggil oleh SPRM untuk membantu siasatan dan rakaman diambil. Hari ini dua soalan yang dikemukakan berkait isu politik di Sabah. Yang pertama ialah
Apakah yang perlu Haji Ji lakukan untuk masa ini? Apakah yang perlu Haji Ji lakukan buat masa ini? Memandangkan pelbagai cadangan daripada netizen dan juga pengulas politik berkait dengan isu ini, maka kita simpulkan perkara itu kepada 4 pilihan. Netizen menyenaraikan beberapa pilihan dan daripada pilihan yang banyak itu kita ambil 4 untuk dilihat dan dijawab serta diundi oleh netizen. Jadi malam ini setelah Anda mengetahui apakah undian atau pilihan jawaban, Anda boleh menulis dalam ruangan komen pilihan pertama, kedua atau ketiga. Pilihan pertama, menurut netizen, Haji Ji Nor boleh letak jawatan. Itu pun kalau sudah terbukti bersalah. Saya mengatakan ini. Nah, Haji Ji Nor sebenarnya tidak perlu letak jawatan kalau beliau belum lagi didapati bersalah ataupun belum lagi didakwa. Kerana di Malaysia sekarang ini, isu fitnah memfitnah seakan-akan sudah jadi duri dalam daging di Malaysia, politik Malaysia. Dan ada netizen juga penganalisis politik mengatakan bahawa sebenarnya Haji Ji Nor sedang difitnah, memandangkan ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan GRS yang ada di Sabah. Jadi, apa pula pendapat anda semua? Pilihan yang kedua pula ialah membubarkan saja Dewan Undangan Negeri Sabah. Adakah anda setuju dengan hal itu? Seorang penulis blog yang terkenal yaitu sabudinhusin.com, beliau juga mengatakan bahawa mungkin pilihan terakhir untuk Haji Ji Nor, Ketua Menteri Sabah, untuk mengembalikan kestabilan politik yang ada di Sabah adalah hanya satu-satunya, membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah dan menentukan siapa sebenarnya yang berkuasa di Sabah. Yang ketiga, pilihan ketiga ialah membiarkan saja isu ini terus dimainkan oleh pembangkang ataupun politik yang ada di Sabah. Ada netizen menyatakan bahawa Haji Ji Nor patutnya membiarkan saja perkara itu kerana ianya tidak akan membawa apa-apa hasil, tidak akan membawa apa-apa makna, tidak ada kesan sama sekali kepada pimpinan GRS yang ada di Sabah. Jadi, biarkan saja, kata mereka. Pilihan yang keempat ialah menghadapinya dengan berani. Maknanya, mesti dihadapi dengan penuh keberanian. Bak kata Zahid Hamidi, mesti lawan sampai habis di mahkamah. Daripada 4 pilihan jawapan yang diberikan itu, netizen memilih yang paling tertinggi pilihan netizen ialah hadapi dengan berani. 36% daripada netizen yang telah mengundi memilih mencadangkan supaya Haji Ji Nor, Ketua Menteri Sabah, menghadapi tuduhan ini dengan berani. Manakala 33% pula di tempat yang kedua memilih untuk menasihatkan Haji Ji Nor membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan 28% pula di tangga yang ketiga ialah mencadangkan supaya Haji Ji Nor meletakkan jawatan. Dan 3% pula masih ada yang bersetuju biarkan saja isu ini berlalu. Itu soalan pertama. Apakah yang perlu Haji Ji lakukan? Apa pendapat kamu semua? Soalan yang kedua ialah, oleh kerana ada pilihan jawapan letak jawatan dan 28% memilih untuk mahu supaya Haji Ji Nor letak jawatan, maka soalan yang kedua berkait dengan perletak jawatan itu ialah, siapakah yang layak menggantikan Haji Ji Nor jika benar dia tiba-tiba letak jawatan? Ada 4 nama yang dicadangkan oleh netizen kebanyakannya. Calon yang pertama ialah Munirah. Mereka mencadangkan Munirah kerana adun ini cukup lantang dan berani. Bukan saja bercakap tentang rakyat Sabah tetapi juga secara nasional. Di parlimen kita dapat melihat betapa lantangnya Munirah bercakap tanpa rasa takut, tanpa rasa segan. Beliau memperjuangkan rakyat Sabah. Itu sebabnya ramai yang mencadangkan Munirah boleh menggantikan Haji Ji Nor.
Tetapi pilihan yang kedua yang turut disenaraikan oleh netizen ialah Safi Afdal, Presiden Parti Warisan. Mereka kata dengan pengalaman, dengan kredibiliti, kebolehan, dan juga kekuatan Safi Afdal, mereka menyenaraikan Safi Afdal sebagai calon yang boleh menggantikan Hajiji. Apa pendapat kamu semua? Dan seterusnya pilihan yang ketiga disenaraikan ialah Bung Mukhtar Radin, pengerusi Barisan Nasional untuk di Sabah. Dan pilihan yang keempat yang menggemparkan, mengejutkan kita semua ialah seorang ahli Dewan Undangan Negeri dan juga seorang ahli parlimen, yaitu Verdon Bahanda, ahli parlimen daripada Parlimen Kudat. Ada yang mencadangkan beliau kerana kelantangan dan kehebatan beliau di dalam memikirkan perkembangan di Parlimen Kudat. Jadi daripada 4 pilihan itu, pilihan yang paling tinggi dipilih oleh rakyat Sabah khususnya ialah Safi Afdal. Kejutan besar apabila Safi Afdal dipilih boleh menggantikan Haji Jinor untuk menjawat jawatan Ketua Menteri Sabah. Sebanyak 54% memilih Safi Afdal. Dan di tempat yang kedua ialah memilih Munira sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru sekiranya Haji Jinor meletakkan jawatan. Menariknya, ada 8% memilih Bung Mukhtar Radin sebagai Ketua Menteri Sabah menggantikan Haji Jinor kalau Haji Jinor letak jawatan, dan Verdon Bahanda juga telah diberikan undi sebanyak 8% boleh menggantikan Haji Jinor kalau Haji Jinor letak jawatan. Walau bagaimanapun ada 2 lagi kejutan, yaitu 2 calon baru yang boleh menggantikan Haji Jinor kalau Haji Jinor letak jawatan. Nama yang pertama yang disenaraikan ialah DDJK ataupun Datuk Jeffrey Kittingan. Ada yang mencadangkan Jeffrey Kittingan sebagai pengganti kepada Haji Jinor kalau Haji Jinor letak jawatan. Itu pilihan yang kelima. Dan pilihan yang keenam yang baru dicadangkan ialah Ju Fazli. Ramai orang tahu siapa Ju Fazli. Nah, sama ada ini mengejek atau tidak, saya pun tidak tahu. Jadi sekarang Anda boleh tinggalkan komen Anda di ruangan komen. Siapa agak-agaknya yang boleh menggantikan Haji Jinor kalau Haji Jinor tiba-tiba letak jawatan, dan apakah yang perlu Haji Jinor lakukan jika ini terus berterusan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa undi dan tinggalkan komen Anda.